أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب عبدا آبدين والدهر الداهدين اللهم علمنا ما جهلت وذكرنا ما نسيت ففهمناها سليمان وكنت الحكمة وعلما وشكنا مع الهدى وسبحنا طيرا فائلين يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون ورب إبراهيم ورب محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا فهما والعلم والحكمة والعقل والحفظ برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, salawat dan salam ke atas baginda dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Moga-moga kita semua dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi terima kasihlah kerana menunggu, kerana Ustaz tadi sebenarnya Rashin dah semalam balik daripada Pahang. On the way daripada Pahang tu cepat-cepat nak datang kuliah ni lah. Sampai kat rumah tukar kenderaan. Tu peraih motor sampai 16 naik. Kepala dalam raga motor ni. Sempat aku tidak ni. Nasib baiklah. Ahli kita ini orang yang sabar. InsyaAllah orang yang sabar ni orang berjaya Amin ya rabbal alamin. Jadi insyaAllah kita akan sambung balik surah yang seterusnya di dalam tafsir kita, iaitu Suratul Nasri. Betul? Suratul Nasri. Baik. Kita tengok Suratul Nasri, yang mana surah ni yang berada dalam Quran 110. Surah yang ke 110 di dalam Quran. Ingat, dah berapa surah dah kita belajar ni? Subhanallah, 4 surah Subhanallah, cepatnya kita belajar ni. Walaupun satu hari satu surah, sebenarnya susah sebenarnya kalau kita nak bahas satu-satu ni dalam tafsir sebenarnya. Ni ada setengah hari kita belajar dalam satu hari 3-4 surah. Yang tu jadi tak kejap sangatlah. Jadi insya-Allah kita baca sedikit Suratul Nasri. Insya-Allah ustaz baca, lepas tu bagi ikut A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza jaa nasrullahi wal fath. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ Innahu kana tawwaba. Okey, cara bacaan iza ja ni ingatlah. Iza ja tu buku apa tu? Mat apa tu? Mat wajib berapa harakat? 5. Cukup ke 5? Iza ja, buka mulut. Iza ja anas. Nas rusak. Nasrullah. Tebas sikit Allah tu, lafaz Allah, sebab sebelum lafaz Allah tu baris depan ataupun baris atas mesti kena
tebal. Lalu sebelum dapat Allah baris bawah kena nipis Allah tu. Jadi nasrullahi wal fath. Okey, yang last kali nak mati huruf ha. Wal fath, mati dulu huruf ta tu, ta mati, lepas tu jelaskan mati huruf ta, lepas tu datangkan pula mati pada huruf ha. Cara dia wal fath. Kita keluar sikit angin. Wal fath. Walaupun dua mati di belakang sekali, tetap kena bunyi mati dua-dua. Ada setengah orang hilang tu ha tu. Idza jaa nasrullahi wal fath. Fath ada fath. Tak tubik dia. Nak kata ha tu tak tubik. Tu. Nak tubik. Fath. Okey, wa ra'aitanna ini dengar. Wa ra'aitanna sayadkhulu. Huruf kha tu jelaskan. Khulu. Nafi dillahi afwaja itu dalam masalah. Ayat ni huruf ha mati. Fasabbih. Tu. Jangan fasabbih, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Tu. Innahu kana tawwaba. Ada orang baca tu. Kita kena dapat sungguh baca Quran. Fasabbih. Huruf ha tu. Fasabbih biham. Ha pedah dah tu. Cara nak sebut huruf ha ni, ha pedah ni lah, ha yang berekor ni, kita kena keluar suara angin dulu baru keluar suara. Keluar angin dulu baru keluar suara. Kalau huruf ha sifu tu dia terus keluar suara. Ni fasabbih bihamdi rabbika was mati kau huruf sin. Huruf gha mati jangan terlampau lebih. Jangan wastaghfi. Tak nak. Tengah-tengah saja. Wastaghfir. Ingat sebelum huruf ra mati dia baris bawah kan. Nipiskan huruf ra tu. Lepas tu matikan, jelaskan huruf ha mati tu. Wastaghfir. Itu kalau kita nak stop kat situ. Tapi kalau kita nak wasal, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiru firhu innahu. Sambunglah kalau kita nak wasal dia. Itu saja. Sadaqallahul azim. Okey, baik. Kita tengok pada surah An-Nasri, yang mana surah An-Nasri ini diturunkan di Madinah. Dia tak banyak pun, dia ada 3 ayat saja. Jadi yang mana-mana yang malas nak menghafal, nak jadi tua iman, hafallah surah ni. InsyaAllah bawa selalu solat. Paling kurang pun kita ada juga hafalan. Tapi sebenarnya surah ni walaupun ayatnya pendek, tapi inilah surah yang terakhir diturunkan di dalam Quran. Dan surah ni antara surah yang terakhir diturunkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Besar fadilat surah ni. Baik, kita tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Baik, tengok ayat pertama. Idza jaa nasrullahi wal fath. Maksudnya apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan, yakni semasa engkau wahai Muhammad berjaya menguasai negeri Mekah. Jadi ayat ni ada ulama kata turun di Madinah. Tu pasal apa dia? Kerana Nabi telah berjaya menawan kota Mekah. Maksudnya Allah Ta'ala kata bila datang pertolongan Allah dan kemenangan. Maksudnya ayat ni adalah surah yang last kali yang diturunkan kepada Nabi SAW sebelum Nabi wafat. Tu. Jadi bila turun ayat ni dimulakan dengan ayat iza jaa nasrullahi wal fath sampai ayat yang ketiga innahu kana tawwaba. Tu. Yang mana surah ni diturun secara lengkap 3 ayat ni sebelum Nabi wafat. Itu satu. Maka sesuailah dengan pengakhiran turun ayat Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam ayat ni iza jaa ni. Allah Ta'ala kata iza jaa nasrullahi wal fath, bila mari pertolongan Allah dan bila mari kemenangan. Maksudnya ayat ni nak beritahu bahawa bila turun ayat ni Nabi sudah komplit melaksanakan segala tugasan sebagai Rasul. Tu Nabi sudah komplit melaksanakan misi sebagai Rasulullah.
Yang mana sebelum ni Nabi diamanahkan menggalaskan tugas, iaitu menyampaikan dakwah kepada umat. Jadi ayat ni turun ketika Nabi bila? Kalau kita tengok nuzul Quran, ayat ni turun ketika Nabi sedang buat haji. Ketika Nabi sedang buat haji, dalam semua hidup Nabi buat sekali saja haji. Dalam semua hidup Nabi. Iaitu pada tahun 10 Hijrah. Tu. Jadi ayat ni diturun pada pertengahan hari tasyrik, pada tahun Nabi buat haji tersebutlah. Tu. Boleh benar. Jadi selepas tu jadi tidak lama selepas pada itu, maka pada haji bulan Zulhijjah, tidak lama selepas tu masuk pula tahun 11 Hijrah. Bila masuk tahun 11 Hijrah, Nabi pun sudah mula sakit-sakit. Jadi bulan Rabiul Awal, 12 hari Rabiul Awal, maka Nabi SAW pun wafat. Wafat tadi tersebut. Jadi kalau kita tengok dari hari tu ayat ni sampailah kepada Nabi SAW wafat, selang beberapa bulan saja. Selang beberapa bulan, maka ayat ni sudah menjadi penghabisan bagi segala Nabi SAW. Kalau kita tengok, iza ja'a nasrullahi wal fath, apabila datang pertolongan Allah dan menang, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, engkau lihat manusia masuk agama Islam berbondong-bondong. Maksudnya bila Islam ni sudah sampai satu tahap, dipanggil apa? Establish. Apa nak? Establish. Establish kata betul apa? Betul tu? Betul. Establish. Tu. Kalau salah tolong tegurkan. Tu. Jadi bila Islam ni dah sampai satu peringkat diterima oleh semua orang, Islam ni dah masyhur dah. Yang mana Islam ni selepas zaman Rasulullah tu wafat, dia tak sama seperti mana awal-awal Nabi berjuang. Pada zaman awal-awal Nabi berjuang secara bersendirian. Jadi orang kafir Quraisy ini duk rasa was-was lagi pada awal-awal Nabi berjuang. Mereka duk rasa was-was, mereka duk rasa boleh ke tak nak ikut Nabi ni, masih ragu-ragu lagi. Sebab apa dia? Sebab masyarakat orang Quraisy dulu, dia punya perangai dan amalan dia iaitu sembah berhala. Dia suka sangat sembah berhala ni yang dibawa oleh tok nenek moyang dia orang. Ni antara agama yang diwarisi nenek moyang mereka. Tiba-tiba mari Nabi SAW, Nabi kata tak boleh sembah berhala ni, kena sembah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ni menjadi satu rasa pelik bagi masyarakat orang Quraisy. Sudahlah lama kami duk sembah berhala. Tu lama dah kami duk jadikan berhala sebagai sembahan kami ni. Bila mari Nabi Muhammad, tiba-tiba duk kata jangan duk sembah berhala. Tak boleh nak terima lah. Betul tak? Contoh kita dah lama duduk amal benda ni, tiba-tiba orang kata amalan kita tu salah. Jadi tak puas hatilah kita ya. Tu pasal apa? Pasal orang Quraisy duk kata Tuhan kami yang kami duk kenal selama ti Al-Lata Al-Uzza. Tu Al-Lata Al-Uzza, nama tokoh yang duduk di keliling Kaabah pada waktu tu. Sebelum daripada Nabi SAW memerintah kota Mekah, maka mereka ni sudah ada Kaabah, tapi di keliling Kaabah tu banyak patung-patung berhala yang duduk di Mekah pada waktu tu. Jadi patung yang paling besar duduk di kota Mekah pada waktu itu iaitu Al-Lata. Patung yang kedua yang besar iaitu dipanggil Al-Uzza. Tu. Maka orang kafir Quraisy duk kata kami duk kenal Tuhan kami, yang itulah Tuhan kami ni, Al-Lata Al-Uzza ni. Tiba-tiba mari Nabi Muhammad SAW, dia kata ni bukan Tuhan, ni tokong dan ni makhluk. Yang Tuhan sebenar Nabi kata Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi kata macam. Jadi bila dia mari Rasulullah dakwah begitu, mereka ni jadi payah nak terima dakwah Nabi. Jadi pada waktu tu awal-awal Nabi berdakwah memang cukup payah dan susah Nabi hadapi. Biasalah kita pergi satu tempat orang tak kenal kita, satu hal. Yang kedua, tiba-tiba kita bawa satu perkara baru dekat dia orang. Satu perkara baru. Perkara baru tu pula menyalahi adat dia orang. Lagi marah. Betul tak? Contohnya, kalau satu orang luar negara mari negara kita, tu dia bawa budaya pakaian dia mari kat kampung kita, marah tak kita? Marahlah. Sebab budaya kita orang Melayu tu aurat, budaya kita orang Melayu baju kurung, orang Melayu kita pergi-pergi. Ni mari-mari kalau boleh nak pakai daun pokok saja. Kalau boleh nak pakai daun pokok saja. Ni punyalah perangai orang tak reti adat macam tu. Jadi begitulah Nabi hadapi
rasa susahnya awal-awal berjuang. Nah, tu. Nah, sebab apa dia? Sebab pada waktu itu bila datang Islam, mereka masih ragu lagi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia nak kata Nabi ni betul ke tak betul, nak ikut ke tak nak ikut, jadi susah Nabi pada waktu itu sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi maka susah Nabi sallallahu alaihi wasallam nak ajar pada masyarakat Quraisy pada waktu itu supaya meninggalkan ajaran nenek moyang yang mereka sembah selama ni. Sebab yang mana mereka sembah selama ni memang ajaran yang tak betul. Nah, tu ajaran Islam yang sebenar ialah ajar Islam sahaja. Maka Nabi SAW setelah mana 23 tahun Nabi berdakwah, duduk bawa Islam pergi mari, maka berhijrahlah daripada Mekah ke Madinah. Bila sampai di Madinah, Nabi dapat tapak kekuasaan. Maka Nabi pun binalah satu kerajaan di Madinah. Bila bina satu kerajaan di Madinah, pada waktu itu di penduduk Madinah establish apa ni macam stapler lah bunyinya. Nah, maksudnya pada waktu itu Islam dah tersebar dah. Tu kata kena tegur ustaz ni. Risau terbabah pula. Nah. Stabil ustaz. Punya kataan asal tu stabil. Stabil lah, stable. Stable. Ustaz baik hentam sajalah. Kalau salah tegur sajalah. Muka ada guru BI kat sini dulu saya selalu kena marah guru BI ni. Nah, dia kata cakap tak betul apalah. Tapi sambil gelak lah cikgu tu. Saya buat lawak kan. Jadi bila Nabi SAW sampai di Madinah, maka orang semua pakat terima Nabi SAW. Pada waktu itulah Nabi buka kerajaan. Nabi pun memperkenalkanlah sistem ekonomi. Nabi memperkenalkan sistem undang-undang dan sebagainya. Maka sudah diperkenalkan pelbagai-bagai jenis bidang pada waktu itu, kerana ramai penduduk Madinah sudah terima Islam pada waktu tersebut. Jadi pada masa itulah orang dok tengok memang betul lah Islam dah betul dah. Dulu awal-awal Nabi berdakwah, orang tengok Islam rasa ragu-ragu, betul ke Islam? Pasal apa dia? Jumlah yang cukup sedikit. Nabi 3 tahun di Mekah, hanya 11 orang saja yang ikut Nabi berdakwah. 11 orang saja. Tu. Jadi bila tidak ada pengikut yang ramai, jadi orang jadi ragu-ragu. Bila duduk di Madinah, pengikut dah ramai, bila orang tengok memang betul Islam ni memang agama yang betul. Orang kata macam tu. Sebab tu kita kena ramaikan jumlah orang Islam. Tapi sebenarnya Islam hari ni tak sama seperti Islam yang dahulu. Islam dahulu walaupun jumlahnya sedikit, tapi very strong, very kuat, cukup hebat. Walaupun tengok 313 orang tentera Badar, tengok dia punya iman, semangat dia, subhanallah. Tapi kita hari ni ibarat orang Islam ramai, tapi ibarat dibina istana pasir di tepi pantai, bila datang ombak habis musnah. Kita tak kuat sekarang ni. Jadi yang kita nak, walaupun jumlah kita ni ramai, maka kita nak semua kuat di dalam Islam. Tu maksud Islam. Jadi bila Nabi duduk di kota Mekah, orang duk tengok betul lah Islam ni, betul lah. Pada masa itulah dalam ayat ni kata wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Maka apabila Islam sudah diterima ramai, Islam sudah kuat, Islam sudah menang, maka melihatlah manusia pada waktu tu yadkhulu fi dinillahi afwaja. Mereka berduyun-duyun pakat masuk Islam. Sebab tu pengaruh ni penting. Penting pengaruh ni. Pasal apa orang buat iklan saya buat kat tepi jalan letak gambar artis? Kenapa letak gambar Ustaz Arif? Kalau letak gambar Ustaz Arif nak buat produk kan hamba tak beli Nah, tapi kalau letak apa ni gambar Misha Omar, letak Siti Nurhaliza, Misha Omar lagi kenal lah artis lama lah. Tu. Letak gambar Syam Noah, tu lakulah. Tapi kalau letak gambar Ustaz Arif, iklan baru kita nak tengok gelak gugut dia. Nah, jadi pasal apa? Kita penting dalam berdakwah. Sebab itu dakwah ni penting, pengaruh dia. Pengaruh. Sebab itulah kadang-kadang kita panggil ustaz yang selebriti, betul tak? Kita nak pengaruh dia tu. Kadang-kadang memang betul walaupun dia ni tidak ada ilmu yang banyak, tapi kita panggil artis tu datang ke masjid. Pasal apa? Kita nak pengaruh tu. Bila orang dengar, contoh Ustaz Arif tu berita popular dulu. Nah, Ustaz Arif datang berita popular. Pakat mari habis contohnya. Tapi pasal letak popular. Nah, itu maksudnya. Jadi yadkhulu fi dinillahi afwaja. Apabila tengok Islam dah banyak di kota Madinah, pada waktu itu ramai pergi masuk Islam. Tu.
Dulu sebelum ni duk ragu-ragu, dulu sebelum ni duk was-was, sebelum ni duk kata betul tak betul Muhammad ni, berasa nak ikut tak nak ikut dan sebagainya. Bila Islam sudah diterima ramai, maka orang pakai ikut Islam pada waktu tu. Dan kemudian fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah engkau dan memuji Tuhan engkau. Tu. Jadi apabila dah sampai satu tahap Islam dah diterima ramai, maka pada saat itulah kita kena banyakkan bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya apa dia? Bila kita sudah sampai satu tahap apa yang kita hajati, ingat, apa saja apa-apa urusan yang kita telah sampai tahap kita hajati. Contohnya kita hajat nak supaya hidup kita ni okey, hidup kita ni aman, hidup kita ni banyak duit ada sebuah sedikit. Bila kita dah dapat jawatan yang tinggi, kita dah sampai tahap tu, kita dah dapat satu kedudukan yang okey, maka bila semua tu okey, maka pada waktu itulah lebih-lebih lagi fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maksudnya lebih-lebih lagi kita kena bertasbih memuji Allah Subhanahu Taala dan banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu Taala. Maksudnya apa dia? Banyakkanlah bersyukur apabila kita dah sampai satu tahap yang kita hajati. Aku sebelum ni kerja-kerjaan nak sampai satu tahap nak jadi pangkat DG 54. Tak pernah ada lagi dah. 54 tu dah sampai dah. Dulu tahun 2018 pendidikan saja kan. Pendidikan saja kan. Yang lain tak ada lagi. Dah ada. Semua ada dah. Tu. Jadi aku nak target tu sampai pangkat tahap tu. Tapi bila dah sampai pangkat tu, maka Allah Taala ajar kepada kita fasabbih, pujilah Allah Subhanahu Wa Taala. Tu. Antaranya bila kita dah dapat satu nikmat, kita kata apa dia? Alhamdulillah. Fasabbih. Allah Taala suruh kita. Maksudnya bila sampai satu tahap, syukurlah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu. Contoh seperti sekarang lah. Kita dah sampai satu tahap yang kita duk ada sekarang ni. Kita dah sampai satu tahap kita dah terima semua. Lepas tu Allah ajar lagi, fastaghfir, maka minta ampunlah dengan Allah Taala. Bila dah dapat nikmat tu, kamu bertasbih, puji Allah, lepas tu mintalah ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tu Allah Taala suruh. Pasal apa dia Allah Taala suruh tasbih minta ampun? Pasal kita nak sampai tahap ni, nak sampai tahap sekarang ni lah. Berapa banyak yang dosa kita lakukan, berapa banyak dosa yang kita lakukan nak sampai tahap kita sekarang ni. Contoh kita nak dapat tahap sekarang ni, contoh biasa kerja-kerjaan, nak sampai tahap pangkat yang tinggi ni, nak sampai jawatan yang tinggi ni, begitu lama. Bukan kejap, bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Dalam masa kita nak naik pangkat tu, berapa ramai dah kita buat nanya kat orang? Betul tak? Dalam masa kita nak dapat tahap ni, berapa ramai dah kita menyebabkan orang itu terzalimi disebab kita. Maka Allah Ta'ala kata, maka mintalah ampun Tuhan banyak-banyak. Bukan setakat kita puji, pasal nikmat yang kita dapat tahap ni, dalam dapat capai nikmat tu, banyak dosa-dosa yang sampingan yang kita buat dosa kepada Allah Ta'ala. Tu. Maksudnya apa dia? Apabila kita dah sampai satu tahap, kita dah stabil, kita dah kuat dah, empire kita pun dah kukuh dan sebagainya, maka nak sampai tahap tu, berapa banyak dah kita telah terlibat dengan benda-benda yang haram, benda-benda yang dosa dan sebagainya. Maka Allah Ta'ala kata fastaghfir innahu kana tawwaba, maka mintalah apa banyak-banyak kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Tu Allah Ta'ala ajar kita. Bukannya masuk bila dah dapat emak sampai satu tahap yang kita hajati, tapi lepas tu lupa Allah Ta'ala. Yang ni ramai. Masa dia sehat, masa dia kaya, lupa Allah. Time dia sakit, Allahu Rabbi. Allah dia nak main macam tu. Ya Allah, bila tak ada duit, ya Allah, datang masjid dia minta Allah, ya Allah. Tapi bila banyak duit, tak pernah fikir pun siapa Allah Ta'ala, kenapa tak minta pertolongan dengan Allah. Masa sakit Allah. Masa miskin Allah. Tapi masa kaya lupa Allah. Masa sehat lupa Allah. Ni sebab itulah
Allah Ta'ala ajar kita fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Bila dah sampai satu tahap yang kamu hajati, Allah dah tunaikan, maka bersyukurlah pada Allah, memujilah Allah, dan sampai itu juga fastaghfir, maka mintalah ampun pada Allah. Pasal apa? Dalam tempoh kita nak berjaya tu, banyak kita terjebak dalam dosa-dosa dan benda yang haram. Itu maksudnya. Innahu kana tawwaba. Sesungguhnya dia, yakni Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha menerima taubat. Jadi ayat ni buat turun pada Nabi SAW sebelum Nabi sebelum tu Nabi pernah baca satu khutbah. Yang mana Nabi pernah baca satu khutbah yang dinamakan khutbah wada'. Masa Nabi SAW buat haji, Nabi ada bagi satu khutbah kepada sahabat yang pergi buat haji bersama Rasulullah SAW pada waktu tersebut. Tu kalau Ustaz ambil dalam satu riwayat, yang mana riwayat bahawasanya tahun Nabi buat haji tu, yang ikut Nabi menyertai mengerjakan haji lebih kurang 1014 orang. 114,000 orang yang sertai buat haji bersama Rasulullah SAW pada tahun tersebut. Dia faham tak? 114,000 orang. Pada waktu Nabi mengerjakan haji, dan isteri-isteri Nabi pun join sekali pada waktu tersebut. Nabi pun buatlah haji. Tidak lama selepas tu Nabi pun jatuh sakit. Lepas pada tu Nabi jatuh sakit. Bila turun ayat ni, Nabi SAW dah tahu dah. Bila Allah Ta'ala buat turun dekat Nabi, Nabi dah tahu bahawasanya ini satu warning daripada Allah SWT. Turun saja ayat ni, bahawasanya tugas Nabi dah selesai dah. Tugas Nabi dah selesai dah. Nabi tahu dah benda-benda ni. Jadi bila turun ayat ni kepada Nabi, Nabi pun dah senyum. Pasal apa Nabi senyum? Pasal Nabi SAW dah tahu kerjanya lepas ni akan selesai, dan Nabi SAW senyum kerana masa ni lah waktu yang sesuai untuk Nabi berjumpa dengan kekasih dia, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Tu. Jadi balik daripada tu, Nabi SAW pun sudah mula rasa tak sihat badan. Akhirnya Nabi pun jatuh sakit, semakin hari semakin kuat, semakin hari semakin kuat. Nabi dah sakit dah. Tu. Tengok, ada orang tengok Nabi ni, ada orang tengok Nabi sakit, menanggung kesakitan, ibarat seperti Nabi dah berubah wajah dia. Orang tengok Nabi menanggung sakit ni, ibarat seperti bukan berupa Nabi dah. Pasal apa dia? Pasal Nabi SAW menanggung kesakitan pada waktu tersebut, sehingga orang lain tengok muka Nabi ibarat bukan Nabi yang sebenar. Macam kita lah, kalau kita sakit macam mana muka kita? Uduh sangat muka kita ni. Kalau muka Nabi comel kalau sakit lah, hadulah, macam menguat. Sebab tu syarat kata bila menguat tutup mulut. Tutup bila menguat. Pasal apa dia? Pasal huduh sangat muka kita nampak ketika menguat tu. Tu. Jadi selepas daripada tu, hari semakin hari Nabi pun sakit. Tengah Nabi duduk sakit tu, Nabi pun panggil anak dia bernama Fatimah. Kemudian bila Fatimah datang, Fatimah pun duduk di tepi Nabi SAW sedang sakit nazak. Maka Nabi SAW pun bisik dekat Fatimah. Kemudian Nabi beritahu dekat Fatimah. Nabi kata apa dia? Nabi kata, wahai Fatimah, masa aku ni sudah hampir untuk menghadapi Allah Subhanahu Wa Taala. Ajal aku ni sudah dekat, wahai Fatimah, kata Nabi SAW. Lepas tu biasalah bila anak dengar macam tu, anak pun menangis. Fatimah pun menangis teresok-esok. Bila kata ayah dia nak mati dah, nak wafat dah, maka menangislah Fatimah ketika itu teresok-esok. Tu. Ibarat suami lah beritahu isteri, yang abang nak pergi dah, yang ya ke abang nak pergi? Padahal kat bawah ni yes dah. Tu. Ramai begitu. Tapi KWB tak begitu kan. KWE sampai 40 tahun menangis. Nak kata pemergian abang kanda jadi sayangi. Jadi apabila Nabi beritahu macam tu, Fatimah pun teresok-esok menangis. Jadi orang yang duk tengok ni, yang tak tahu apa cerita ni, tu. Lepas pada tu Nabi pun bisik lagi sekali dekat Fatimah. Kemudian lepas Nabi kata dekat Fatimah, Fatimah pun senyum. Tu. Tak lama selepas pada tu, nampaklah Fatimah wajah dia riuk gembira Fatimah pada waktu tu. Orang lain pun yang tak tahu apa cerita ni, duk tengok, dia rasa tak senang hati. Apa pasal ni? Apa yang Nabi bikin sampai Fatimah ni mula-mula cakap menangis, lepas tu bila cakap dia dua senyum pula. Tu. Sehinggalah
Sehinggalah nampak wajah Siti Fatimah pada waktu tu dalam keadaan gembira. Tu. Kemudian orang pun tanya Fatimah, "Hai Fatimah, apa pasal tadi aku menengok kamu sungguh-sungguh menangis, tapi lepas tu aku tengok sungguh-sungguh pula bergembira. Tengok wajah cukup bergembira." Maka Fatimah kata, "Ini satu rahsia. Aku tak boleh beritahu kami. Aku tak boleh nak beritahu rahsia ni selagi mana bapa aku masih hidup lagi." Makalah selepas wafat Nabi SAW, barulah Fatimah beritahu kepada orang ramai apa yang telah dibisikkan oleh Fatimah tersebut antara Nabi dan Fatimah. Tu. Maka kemudian Fatimah kata, bapa aku ni beritahu dekat aku bila turun ayat ni, iza jaa nasrullahi wal fath, apa habis maknanya bapa aku ni sudah nak wafat dah. Sebab tu aku menangis. Sebab itulah aku menangis, aku tak sanggup kehilangan dia. Tu. Tetapi kemudian bapa aku pun beritahu kepada aku bahawasanya orang yang pertama daripada keseluruhan keluargaku yang menyusul selepas Nabi ialah aku. Maka aku cukup gembira lepas wafat Nabi yang menyusul kemudian tu antara ramai-ramai daripada keluargaku, akulah yang menyusul selepas bapa aku ini. Maka aku cukup rasa gembira. Itu kata Fatimah. Tu. Barulah dia cerita dekat orang ramai tentang perkara tersebut. Kalau kita tengok dalam sebuah hadis riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata Anas, lamma faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ja'ala yataghashshahul kar faqalat Fatimah radhiyallahu anha wa karbat abata faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam laisa ala abi ka qarbun ba'da al-yawm falamma mata qalat ya abata ajaba rabbad da'a ya abata jannatul firdaus ma'wa ya abata ila Jibril al-'am falamma duqina qalat Fatimah radhiyallahu anha atayat an dusukum an tahtu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turab atau kama qala, hadis sahih riwayat Bukhari. Saya ambil satu hadis. Anas bin Malik pernah cerita apabila saat Nabi sallallahu alaihi wasallam semakin tenat, semakin sakit pada waktu tu, Nabi dekat nak wafat tu, Nabi nak tenat tu, nampak riuk wajah Nabi tu muka semakin tenang. Maka waja'ala yataghashshahul kar. Maka ketika itu Nabi terdapat merasai satu duka cita. Nabi bila sakit makin kuat, orang tengok Nabi ni muka dia dah macam bukan muka Nabi dah. Sebab apa? Nabi tanggung kedukaan sakit pada waktu itu. Sebab tu sakit Nabi ni ketika nazak ibarat seperti dua orang kita. Ruh Nabi dicabut ibarat seperti dua orang kita. Nabi kata apabila sakaratul maut, ruh keluar daripada jasad ibarat seperti 300 kali tikaman pedang pada tempat yang sama. Subhanallah. Ketika Nabi Isra wa Mi'raj, Nabi pernah berjumpa dengan orang mati lama dah. Nabi tanya, macam mana rasa sakit sakaratul maut ni? Orang sakit lama ni dia kata, orang mati lama dia kata, ibarat seperti disiap kulit kambing secara hidup-hidup, dia kata. Ibarat seperti dia ambil mata kain, kemudian dicungkir pada isi yang basah, kemudian disentak beberapa kali hingga tercabut isi itu. Dan ibarat seperti diambil pisau dicincang beberapa kali pada tempat yang sama. Itu sakitnya sakaratul maut. Sebab tu Nabi ketika sakit ni, tenak ni, meriuk wajah dia berubah sehingga orang kata bukan muka Nabi dah pada waktu tersebut. Tu. Kemudian datanglah Fatimah. Bila Fatimah datang, dia duduk di tepi Nabi SAW. Tu. Kemudian saat Fatimah datang, kemudian saat Fatimah datang. Tu. Kemudian Fatimah pun duduk di tepi Nabi. Fatimah tanya Rasulullah, wa qarbal abata, ayah ni nampak susah ni, ayah nampak seperti mana susah sangat ni. Dia duduk sebelah Nabi SAW. Fatimah kata ni, wa qarbal abata, ayah, saya nampak ayah ni berat sangat duk tangguh kesakitan ni. Tu kata Fatimah. Nabi pun kata dekat Fatimah, Nabi kata apa? Lepas ni bapa tidak akan rasa sakit dah. Bapa akan rasa sakit untuk tahap ni saja. Lepas ni bapa tak sakit dah. Nabi kata tu. Bila Nabi kata macam tu, maka fahamlah. Maka kemudian Nabi SAW pun wafat pada waktu tersebut. Bila Fatimah pergi duduk sebelah Nabi SAW, tengok Nabi dalam keadaan susah hati. Tu. Pasal apa dia?
Kita pun tak sanggup bila nampak seorang ayah dalam keadaan menanggung azab kesakitan pada waktu tu. Kita sendiri anak jadi risau, jadi macam tak tenang anak ni. Ayah macam mana ni? Ayah okey ke? Kadang-kadang anak siapa urut kaki apa semua, tengok ayah sakit ni. Tu. Jadi Nabi jawab dekat Fatimah, bapak kamu hari ni sahaja sakit. Lepas ni bapak tak menanggung sakit dah, jangan risau wahai anak Fatimah. Tu. Maka tak lama selepas pada tu, maka keesokan hari Nabi SAW pun wafat. Tu bila wafat saja Nabi SAW, Fatimah pun kata, wahai bapakku, sudah menyahut seruan Tuhan. Wahai bapakku, mulai daripada sekarang ni syurga Firdaus lah tempat tinggal bapakku. Wahai bapakku, kami sampaikanlah berita kewafatan ini kepada Jibril alaihissalam. Kami akan beritahu pada malaikat Jibril yang mana kamu sudah wafat. Fatimah bila bapak dia dah wafat, disebut benda ni dalam hadis seperti mana saya sebut tadi. Tu. Nah. Dia kata Fatimah bila wafat Nabi, bahawasanya bapa sudah melaksanakan seruan Allah Subhanahu. Bapa sudah duduk di dalam Jannatul Firdaus, syurga paling tertinggi. InsyaAllah nanti saya akan beritahu kepada malaikat Jibril alaihissalam. Tu. Jadi apabila Nabi dikebumikan, maka Fatimah pun duduk di penjuru kubur, duduk jauh sedikit pada kubur. Maka orang pun duduk tengah simpan jenazah Nabi SAW, duduk tanah jenazah Nabi. Maka pada waktu itu tiba-tiba terkeluar daripada mulut Siti Fatimah, terkeluar daripada mulut, dia kata, tergamukkah kamu simpang simbah pasir dan tanah di atas wajah bapakku ini? Sanggupkah kamu buat semua macam ni? Tiba-tiba Fatimah kata macam ni. Pasal apa dia? Pasal itu adalah orang yang dicintai, yang disayangi oleh Fatimah. Macam kita lah, bila kita sayang sangat orang tu, sanggupkah kamu duduk pijak-pijak kubur tanah orang tu? Padahal orang tu ada bau, ada muka, ada tubuh badan. Sanggup kamu ni tijak tubuh badan dia di atas kubur tersebut? Ibarat macam tu lah. Tu. Biasalah orang urus jenazah kan, terpaksa kena pijak-pijak, terpaksa kena langkah-melangkah. Betul? Langkah-melangkah dan sebagainya. Itu biasalah kita urus jenazah dan sebagainya. Maka selepas daripada tu, bila tengok kubur Nabi ni tengah ditanam, orang duduk langkah-melangkah, duduk balik pasir atas wajah Rasulullah dan sebagainya, maka Fatimah rasa tak puas hati. Tiba-tiba terkeluar perkataan ni daripada mulut Fatimah, dia sanggupkah kamu duduk simbah pasir tanah atas wajah bapakku ini? Dia kata macam tu. Tu. Maka kemudian Anas bin Malik pun kata, ini ialah urus jenazah, nak buat macam mana? Terpaksa dah kena buat begini, tak boleh nak elok dah. Inilah yang dikatakan di dalam ayat tersebut. Jadi iza ja'a nasrullahi wafat, maka bermula cerita. Bila turun ayat ni, maka bermulalah cerita yang sedih. Kita boleh kata bermula cerita sedih, iaitu cerita kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasal apa? Iza ja'a nasrullahi wafat, hingga akhir ni juga. Kemudian apabila Sayyidina Umar jadi khalifah, bila wafat Nabi, naik Sayyidina Umar jadi khalifah, maka Sayyidina Umar melantik satu orang yang bernama Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Itu Abdullah bin Abbas ni diberi jawatan sebagai penasihat kepada Sayyidina Umar. Pada waktu itu Sayyidina Umar memerintah satu negeri tersebut. Bila Sayyidina Umar Al-Khattab angkat Abdullah bin Abdullah bin Abbas ni sebagai penasihat pada waktu itu, dan penasihat-penasihat yang lain Sayyidina Umar rasa tak puas hati, rasa tak senang. Kemudian penasihat yang lain tanya kepada Sayyidina Umar, apa pasal ni lantik Abdullah bin Abbas ni, dia orang muda? Pasal penasihat Sayyidina Umar pada waktu tu semua orang tua. Jadi rasa tak puas hati lah, orang muda lah. Maka kopling dia kepada Sayyidina Umar Al-Khattab, pasal apa dia lantik, lepas tu bagi jawatan menasihat kamu dalam memerintah negeri ni? Jadi tak puas hati, jadi macam tak kena dan sebagainya di atas lantikan Abdullah bin Abbas oleh Sayyidina Umar tersebut. Maka kemudian daripada tu, kemudian Sayyidina Umar pun jawablah kepada penasihat-penasihat yang lain. Kamu kenal tak? Kamu kenalkan siapa itu Ibnu Abbas kan? Kamu kenalkan? Innahu min haisu alimtum. Yang mana Ibnu Abbas ni macam-macam benda yang dia tahu, tetapi ada benda yang kita tak tahu. Tu kata Sayyidina Umar, aku lantik dia ni pasal apa dia? Pasal dia ni, dia hidup membesar di dalam rumah Nabi SAW. Dia banyak ilmu yang dia tahu, dan ada banyak ilmu yang kita tak tahu apa yang dia tahu. Sebab tu aku lantik dia, Ibnu Abbas ni.
Pasal dia membesar di dalam rumah Nabi. Contoh ibarat anak kita. Contoh anak saya. Saya didik anak saya sudah tentu didikannya lebih sedikit daripada orang luar. Jadi dia banyak lebih tahu. Contohnya saya buka kitab ajar anak saya satu-satu lah. Jadi saya ajar kat luar ni mungkin tak seperti mana anak tok guru tu sendiri. Ibarat macam tu. Nah. Tu. Jadi Nabi SAW bila jaga sangat Abdullah bin Abbas ni, maka Sayyidina Umar kata semua tak boleh pandang rendah kepada Ibnu Abbas ni. Tak boleh pandang rendah sebab dia ni sepupu Nabi dan dia membesar di dalam rumah Rasulullah, dan kemudian aku lantik dia menjadi penasihat aku. Pasal apa dia? Pasal dia orang yang banyak menyimpang ilmu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian dari masyarakat Sayyidina Umar tu pun tanya semua orang. Tu. Semua orang tanyalah, yang penasihat yang bertanggungjawab untuk menasihat Sayyidina Umar tu dalam memerintah negeri tu. Sayyidina Umar pun tanya semua orang, apa pandangan kamu tentang iza ja'a nasrullah ni? Tu, apa pandangan kamu tentang iza ja'a nasrullah ni? Bila Sayyidina Umar kata macam tu, sahabat-sahabat sejawatan penasihat ni pun jawablah mengikut pandangan masing-masing. Mengikut pandangan masing-masing. Tu. Ada orang beritahu dekat Sayyidina Umar, bila turun ayat ni Islam sudah menang waktu tersebut. Tu, ada penasihat beritahu. Maka orang yang bagi jawapan ni berbagai-bagai kepada Sayyidina Umar. Tu, tidak kurang hebatnya. Sebagaimana ada setengah tu penasihat duduk diam, tak bagi apa-apa pandangan kepada Sayyidina Umar. Kemudian Sayyidina Umar pun tanyalah kepada Abdullah bin Abbas, wahai Ibnu Abbas, apa maksud tentang ayat yang diturunkan iza ja'a nasrullahi wal fath? Maka jadi jawab Ibnu Abbas, dengan turunnya ayat ni adalah alamat bahawasanya ajal Nabi sudah dekat. Ini kata Ibnu Abbas. Tu, dia jawab macam tu. Jadi jawapan Ibnu Abbas ni langsung tu tidak sama seperti mana orang lain tu jawab. Bila turun ayat ni, kata Ibnu Abbas, ayat ni menunjukkan bahawa ajal Nabi sudah dekat je sebenarnya. Tu, ayat ni menunjukkan bahawa ajal Nabi SAW sudah dekat. Bila kita baca ayat ni, kita kena ingat apa yang perlu kita buat apabila kita dah sampai tahap ni. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Kita kena banyak bertasbih, banyak memuji Allah, banyak minta ampun kepada Allah. Innahu kana tawwaba, kerana Allah Tuhan yang Maha menerima taubat. Jadi apabila Ibnu Abbas jawab macam tu kepada Sayyidina Umar Khattab, terus kata, aku juga jawab serupa seperti kamu, kata Sayyidina Umar. Lepas Sayyidina Umar, Allah Khattab beritahu dekat sahabat-sahabat lain, aku juga jawab seperti kamu wahai Ibnu Abbas, kata Sayyidina Umar. Lepas tu Sayyidina Umar Al-Khattab pun beritahu dekat sahabat lain, inilah kenapa aku lantik Ibnu Abbas sebagai penasihat di dalam memerintah negara ni. Pasal apa dia? Pasal kerana dia tahu apa benda yang kita tak tahu. Itu kerana lanjut. Ada satu riwayat yang lain dalam hadis, antaranya riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha. Saya ambil beberapa riwayat lah. Man sallallahu alaihi wasallam salatan ba'da anzalat alaih iza jaa nasrullahi wal fath yaqulu fiha subhanak rabbana wa bihamdih Allahumma ghfirli, atau kama qala, hadis riwayat muttafaqun alaih. Nabi SAW bila turun sahaja ayat iza ja'a nasrullahi wal fath, bila turun sahaja ayat ni, Nabi pun sembahyang. Nabi pun sembahyang. Dalam sembahyang Nabi tidak pernah Nabi lupa baca doa ni, subhana rabbana wa bihamdik Allahumma ghfirli. Nabi baca doa ni. Tu Nabi tak lupa. Setiap kali Nabi sembahyang baca doa ni. Ketika sujud Nabi tak lupa baca doa ni. Apa maksudnya? Subhanak, maksudnya maha suci engkau Tuhan kami, segala puji bagi engkau ya Allah, ampunlah kami. Jadi bila turun ayat ni tuan-tuan, Nabi tahu dah bahawasanya dia dekat nak mati dah pada waktu tu. Maka Nabi pun habiskan masa dia memuji Allah Subhanahu Wa Taala dengan secara iaitu meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pengajaran nak beritahu kepada kita apa dia? Apabila kita dekat-dekat nak mati, banyak berzikir kepada Allah Ta'ala. Seperti mana Nabi SAW, Nabi buat benda ni. Dekat Nabi nak wafat, Nabi banyak berzikir. Tu. Dan kemudian Nabi banyak minta ampun dengan Allah Ta'ala. Jadi dapat kita faham dalam pada hadis ni apa dia? Apabila kita dah sampai satu peringkat umum, yang mana kita sudah rasa masuk dalam zon berbahaya. Dah? Ingat? Bila kita dah sampai satu tahap umur, bila sampai satu zon yang berbahaya, yang mana
kita kena selalu fikir apa dia? Kita kena selalu fikir yang mana, yang pertama kita kena selalu fikir hubungan kita dengan Allah tu macam mana. Apabila kita dah sampai satu zon yang berbahaya, dan kita kena fikir hubungan aku dengan Allah ni okey ke tak okey? Aku dah usia yang zon bahaya ni. Yang keduanya, banyak baca Quran. Yang ketiga, banyaklah solat-solat sunat. Kuatkanlah zikir dalam usia yang zon bahaya ni. Banyak minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau boleh minta ampun secukup-cukupnya. Pasal Nabi ni bila dah masuk dalam zon kematian, zon bahaya, Nabi berzikir, Nabi minta ampun dengan Allah. Itu Nabi. Apatah lagi kita. Tu. Maka bila kita baca ayat ni, iza ja'a nasrul wafat, surah ni adalah surah menjadi ingatan kepada kita mana-mana orang dah sampai usia pada zon yang bahaya. Zon bahaya ni berlaku dalam bentuk segi umur. Bila usia kita dah melangkaui lebih daripada had, maka kita kena beringat-ingat. Nabi kata apa dia? Umat aku ni baina siti wasab'in. Umurnya lingkungan 60 hingga 70 tahun saja. Itu umur umat Nabi Muhammad SAW. Kalau Allah Ta'ala beri lebih pada tu, dipanggil bonus, extra. Tapi kena ingat, walaupun umur extra, jangan diisi dengan perkara-perkara yang melarakan, melalaikan. Ada setengah orang ni, yang muda tak ada masalah lah, hanya main motor ni, yang tua-tua ni. Ada satu ni, ada satu kawan saya gitu. Saya pergi jumpa kawan dekat Kajang. Waktu pagi lepas kuliah subuh, bahang roti canai. Jadi kawasan depan kedai itu adalah ruang parking motor tu. Tiba-tiba duk borak-borak dengan kawan ni, mari satu motor superbike. Superbike haji memang orang panggil gila-gila lah. Oh, gila-gila remaja orang ni. Motorbike dalam bokok macam tu naik. Lepas parking tukar motor, hebat orang ni dah. Hebat. Pakai topi dengan macam-macam colour ni. Lepas tu motor tu, tengok tangan dia terketar-ketar tu lah. Ketar. Bila dia buka sarung tangan, hebat lagi. Bila dia buka topi tu tuan, Allahu Akbar, malunya muka saya tu tuan. Tengok umur lebih kurang kat 80 tahun dah tuan. Naik superbike lagi. Tukar motor pun dah ketak-tak. Kami duk risau dia, boleh ke tukar motor ni? Maksudnya apa dia? Allah Ta'ala beri umur yang bonus. Jangan diisi dengan benda yang larang macam tu lah. Cukup-cukuplah. Bila Allah Ta'ala beri umur bonus, cukup-cukuplah kita nak lebih-lebih seperti mana orang muda dan sebagainya. Itu maksud Nabi nak ajar pada kita. Nabi ajar dalam ayat ni, fasabih, ucaplah tasbih, memuji Allah, dan banyak minta ampun jikalau kita dah masuk zon usia yang berbahaya. Nabi ajar kita macam tu. Jadi ayat ni, iza ja'a nasrul wafat, dan seterusnya patut menjadi bahagian dalam hidup kita. Apa patut manusia buat bila sampai peringkat umur tu? Yang pertama, kena banyak memuji Allah Ta'ala. Banyakkan berzikir usia kita ni. Yang kedua, banyakkan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala di atas apa yang Allah Ta'ala beri atas kita, atas dunia ni. Banyak bersyukur. Tu. Dan yang ketiga, banyaklah minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pasal apa? Nabi cakap, Nabi buat benda ni. Nabi buat benda ni. Dalam satu hadis riwayat Bukhari dan Muslim, katakan Rasulullah SAW yuftiru yaqulu fi ruku'i wa sujudi wa subhanak Allahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli, yata'awwalu Quran. Dalam hadis kata Nabi SAW banyak sekali dalam rukuk, banyak sekali dalam sujud membaca subhanallahumma rabbana wa bihamdik. Nabi baca yang ni. Tu, Maha suci Allah, wahai Tuhan kami, segala puji bagi Engkau, Allahumma ighfirli, ya Allah ampunlah dosa kami. Tu. Nabi ni manusia maksum tuan-tuan. Manusia yang tak pernah buat maksiat, sehingga Allah Ta'ala kata liyaghfirlaka Allahumma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhar. Wahai Muhammad, kamu dosa kamu lepas, dosa kamu sekarang, dosa kamu yang akan datang, semua di dalam jaminan ampun. Maksudnya Nabi ni maksum. Nabi tak ada dosa sebenarnya. Nabi ni kalau mati tu masuk syurga dah. Tapi dalam usia Nabi tu, walaupun maksum, Nabi tetap bermuhasabah diri. Nabi tetap minta ampun di atas kesalahan yang dia lakukan. Padahal Nabi ni maksum. Lagi-lagilah kita. Nabi ketika rukuk muji Allah, ketika sujud memuji Allah. Lepas tu ketika solat sentiasa minta ampun dengan Allah Subhanahu Taala. Maka muhasabah kita seperti mana? Lagi-lagilah hidup kita banyak bergelumbar dengan dosa ni. Dalam usia kita yang berbahaya ni,
banyak lagi kita ni terjebak dengan gelombang dosa dan maksiat dan benda-benda yang haram. Maka lagi-lagi ayat ni kata iza ja'a nasrullahi wal fath, dah sampai akhir tu Allah Taala suruh kita ni bila dah sampai tahap ni banyakkanlah memuji Allah, banyak bersyukur dan banyak minta ampun kepada Allah. Jadi sebagai kesimpulannya dalam sebuah hadis yang lain, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru an yaqala qabla an yamut, dan subhanak Allahumma wa bihamdik astaghfiruka wa atubu ilaih. Qalat Aisyah, qultu ya Rasulullah ma hazi kalimah allati araka ahdatsaha taquluha. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ju'ilat li alamatu fil ummati idza ra'aituhu qultuha idza jaa nasrullahi wal fath ila al-akhir surah. Dalam riwayat ni pula Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum mati, dekat-dekat nak mati ni, mulut Nabi tak berhenti-berhenti dalam sembahyang dia, dalam dua sembahyang dia Nabi baca subhanakallah wa bihamdih. Nabi baca subhanakallah wa bihamdih astaghfiruka wa atubu ilaih. Baca selalu ni Nabi Azmat. Mulut Nabi duk selalu baca ketika Nabi ni nak nazak, nak mati. Nabi baca selalu. Duk sebut, maha suci engkau ya Allah, segala puji bagi engkau ya Allah, aku minta ampun kepada engkau tempat aku kembali. Nabi duk ulang selalu baca ni ketika mana sebelum Nabi nazak. Ini kata Siti Aisyah. Maka Siti Aisyah pun kata dekat Nabi, apa ni bang, duk sebut tak berhenti-berhenti hazihi kalimah, duk sebut subhanallah wa bihamdi astaghfiruka wa atubu ilaih. Kenapa ni bang duk sebut selalu, pasal apa ni? Nabi pun jawab, Nabi kata ju'ilat lil alamatu fil ummah, dijadi kepada umatku, itu alamat kepada umatku. Tu maksudnya Nabi suruh kita selalu baca. Maksudnya kesimpulan di sini, bila kita dah sampai satu umur, usia, satu peringkat usia yang berbahaya, dekat-dekat nak mati dah, maka banyakkanlah kita berzikir kepada Allah SWT, banyak memuji Allah, bersyukur dan minta ampun bersungguh-sungguh dengan Allah SWT. Subhanallah. Baru 3 ayat dalam kat sejam kita bahas. Ini tafsir dia di bawah surah iza ja'a nasrullahi wal fath. Maksudnya banyakkanlah jaga usia kita ni, jangan buat perkara lagu. Cukup-cukuplah buat benda-benda gilakan dunia, cukuplah ikut nafsu, lebihkanlah akhirat, kurangkanlah dunia. Itu maksudnya. Wallahu taala. Itulah di bawah surah iza ja'a nasrullahi wal fath ataupun suratul nasri. Insya-Allah pada minggu depan kita masuk surah Al-Kafirun. Wallahu taala. Baik, tanda elok kita berhenti kat situ lah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala sahbihi ajmain. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa manfa'na wa zidna bi rahmatika ya arhamar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.